الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول وبالله التوفيق. باب سجدة صاد. Bab ini tentang sujud ketika membaca ayat dalam surah Sad. Ayat dalam surah Sad, Allah berfirman, Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna kathiran minal khulata'i. Apa ayat dia? Wa inna kathiran minal khulata'i la yatgha ba'duhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ketika baca ayat tu sehingga wa kharra raki'an wa anab, disitulah perlunya sujud sajdah ataupun sujud tilawah. Jadi bab ini untuk menerangkan kedudukan sujud tilawah ketika membaca ayat dalam surah Sad. Kata Imam Bukhari, haddatsana Sulaiman ibn Harb wa Abu Nu'man, telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, oleh Sulaiman ibn Harb dan juga Abu Nu'man. Kedua-duanya adalah guru langsung kepada Imam Bukhari. Abu Nu'man ni nama dia Muhammad ibn al-Fadl, laqab dia Arim. Diberi gelaran Arim kerana pendirian dia tentang sunnah Nabi ni. Dia berpegang kuat, dia berpegang teguh. Apabila sampai saja kepada dia apa jua sunnah Nabi yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, maka dia akan berpegang teguh dengan sunnah yang sampai kepada dia dengan sanad yang sahih daripada Nabi. Dia tak kira apa, tak peduli siapa. Kerana itulah dia diberi gelaran Arim. Arim ni merujuk kepada kalaulah banjir itu banjir besar, air banjir itu sampai tak mampu dihadapi, itu maknanya banjir itu dia sapu bersih semua, dia tenggelamkan habis. Dia tak peduli siapa. Itulah Abu Nu'man ni Muhammad ibn al-Fadl, laqab dia Arim. Qala, kedua-duanya berkata, haddatsana Hammad, telah menceritakan pada kami oleh Hammad. Hammad di sini ialah Hammad ibn Zaid Abu Salamah. Ini pun salah seorang daripada perawi hadis yang diberi gelaran Asadus Sunnah. Asad as-Sunnah, singa sunnah, disebabkan oleh pendirian dia dan sikap dia. Bila dia dapat satu-satu sunnah Nabi itu, dia tak peduli apa orang nak kata kat dia. Dia bagaikan singa yang sudah dapat apa yang dia nak. Bai'an Ayyub, daripada Ayyub ialah Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani. Di dari kalangan ulama hadis yang memang terkenal. An Ikrimah, daripada Ikrimah maula bin Abbas. Ikrimah ni asalnya hamba yang dimiliki oleh Ibn Abbas, kemudian dimerdekakan, lalu dia dinisbahkan pada Ibn Abbas nisbat wala.
Nisbat wala ni dalam Islam, kalau dilihat kepada perbahasan ulama-ulama kita mengkategorikan wala ni sebahagian daripada perkara-perkara asas dalam pengajian akidah. Wala, bagaimana kita dikehendaki supaya memberi wala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Allah waliyul ladzina amanu. Allah wali kepada orang-orang mukmin. Wali merujuk kepada wala kita kepada Allah. Dalam bahasa Arab, wala dari segi bahasa dikatakan an-nusrah. Kita perlukan pertolongan. Pada ketika kita berhajat kepada pertolongan, siapa yang kita nak minta tolong? Orang yang betul-betul boleh tolong kita, orang tu dinamakan orang yang kita bagi wala kepada dia. Masa kita senang dia tolong kita, masa dia susah pun dia sanggup tolong kita. Orang ni dikatakan hubungan antara kita dengan dia hubungan wala. Kita memberi apa kita nak kata, sandaran ataupun harapan untuk mendapat bantuan. Jadi bagi para mukminin, kita kena letakkan wala kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikut Tuhan nak takdir siapa yang Tuhan akan hantar sebagai sebab langsung kepada bantuan yang kita boleh dapat, yang kita nak hajat kita tadi. Tuhan hantar siapa, air ni terpulang. Ini kerja Tuhan. Tapi kita nak minta, kita nak mohon, kena mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan wala. Dalam perbahasan dalam ilmu akidah, wala ni para mukminin sesama mereka, al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd. Para mukminin sesama mereka adalah wali terhadap yang satu lagi. Wali terhadap, bukan wali dengan makna pergi betapa di gua mana-mana dengan tak makan makanan biasa, bawa bekal bertih saja. Itu bukan tok wali. Tok wali dalam perbahasan ilmu akidah dalam Islam, wali ni boleh berlaku kepada sesiapa saja. Di kalangan para mukminin dengan darjat iman dia yang tinggi, maka wala dia kepada Allah lebih tinggi, lebih baik, lebih tinggi darjatnya. Jadi bagi kita orang Islam, kita adalah wali terhadap sesama kita. Jadi apabila kawan kita perlukan pertolongan, bantuan, kita mampu, kita kena bantu dia. Begitu juga sebaliknya, bila dia memerlukan pertolongan, bila kita memerlukan pertolongan, maka dialah yang akan membantu kita. Itu wala. Sebab tu walaupun tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada hubungan bangsa, tidak ada hubungan warna kulit, tapi kita ada hubungan agama, saudara se-Islam dengan kita. Sama-sama kita beriman kepada Allah dan Rasul. Ini wala sesama kita. Baik. Panjang cerita. Yang ini boleh kita dapati dalam perbahasan para ulama akidah. Ini di antara sebahagian daripada perkara yang pernah diminta oleh pihak berkuasa Amerika supaya dalam sukatan pengajian akidah di Arab Saudi dibuang daripada sukatan. Begitu juga pengajian tentang jihad disuruh dibuang. Kenapa? Ini akan membangkitkan semangat kekitaan sesama kita antara Islam sesama Islam. Tak kira di mana saja kita berada, kita adalah saudara se-Islam. Itu hubungan wala kita, sama-sama kita meletakkan wala kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada para mukminin dan seterusnya. Baik, di sini an Ikrimah, daripada Ikrimah Maula bin Abbas. Ikrimah di hamba yang pernah dimiliki oleh Abdullah ibn Abbas, kemudian dimerdekakan. Apabila dimerdekakan, boleh dinisbahkan kepada Ibn Abbas nisbat wala. Dan nisbat wala ini bukan saja berlaku kerana berlaku kemerdekaan, tetapi juga boleh berlaku
kepada kes-kes umpamanya anak yang tak sah taraf, salah satu pilihannya ialah nisbat wala, boleh dinisbahkan kepada pihak-pihak yang tertentu, bapa angkat dia ke, siapakah yang memelihara membesarkan dia, boleh dinisbahkan nisbat wala. Dia tumpang dalam keluarga besar kita, dia tak ada keluarga, sebab Islam tak iktiraf hubungan dia dengan mak bapak dia, kerana hubungan tu berlaku dengan cara yang tidak mengikut syariat. Jadi bila dia dilahirkan dalam suasana yang macam tu, dia tak ada keluarga, dia tidak ada keluarga, jadi dia boleh menenggek dengan keluarga-keluarga angkat yang lain, dan salah satu pilihannya ialah nisbat wala, boleh dinisbahkan ataupun boleh dikaitkan dengan keluarga-keluarga angkat yang lain. Dan salah satu pilihan lagi, dia boleh dibinkan kepada ibu dia ataupun dibinkan kepada suami ibu dia jika dia dilahirkan ketika ibu dia ada suami. Dia dilahirkan dalam ketika ibu dia mempunyai suami, sama ada suami ibu dia tadi orang yang tidak ada kaitan langsung dengan si anak tu, ataupun dia ada kaitan yang tidak sah, mereka berzina, lepas dah mengandung baru mereka bernikah kahwin, jadi kemudian melahirkan anak. Anak tadi tidak dikira sebagai anak yang sah daripada bapa yang telah bersama dengan ibu dia dengan cara yang tidak mengikut syariat. Jadi anak tu boleh dibinkan kepada ibu dia, boleh dibinkan kepada ibu dia. Itu salah satu pilihan lagi. Baik, kita balik kepada hadis kita. Ikrimah meriwayatkan hadis ni, kata dia, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas ni di kalangan sahabat Nabi yang sangat terkenal. Ibn Abbas, dia dilahirkan ketika Nabi masih berada di Mekah. Ada yang kata setelah Nabi diutuskan menjadi Nabi dan Rasul, 3 tahun sebelum Nabi diutuskan menjadi Nabi dan Rasul, Ibn Abbas dilahirkan. Ketika Nabi wafat, umur dia masih muda, masih remaja lagi. Dan hubungan dia dengan Nabi sangat rapat, kerana ada hubungan kekeluargaan yang sangat rapat. Abdullah ibn Abbas ni sepupu Nabi, dan ibu dia Ummul Fadl, dua beradik dengan salah seorang isteri Nabi, iaitu Maimunah Al-Hilaliyah. Maimunah, salah seorang isteri Nabi. Jadi Ummul Fadl ni dua beradik dengan Maimunah, menyebabkan Ibn Abbas ni mempunyai hubungan yang sangat rapat dari sebelah bapa dia dan juga dari sebelah ibu dia, sehingga pada hari-hari tertentu Ibn Abbas ni diajak oleh Maimunah, mak saudara dia, sebelah ibu dia, ajak teman dia di rumah. Ketika Nabi kena giliran dengan isteri-isteri lain, jadi Ibn Abbas ni diajak oleh Maimunah untuk datang teman tidur di rumah dia. Dia seorang-seorang, tak ada anak. Kerana itulah dia ajak anak saudara dia, Ibn Abbas. Dan pada hari-hari tertentu, Abbas bapa dia minta Ibn Abbas ni pergi tidur rumah Nabi, walaupun pada ketika Nabi kena giliran di rumah Maimunah ni, untuk melihat apa amalan yang Nabi biasa buat pada waktu-waktu malam. Kalau waktu siang, kata Sayyidina Abbas,
Kami dapat lihat dengan mata kami apa yang Nabi buat, kami ikut. Tapi pada waktu malam kami tak dapat lihat. Jadi Ibn Abbas lah jadi perantara untuk pergi tidur di rumah mak saudara dia Maimunah, walaupun pada hari giliran Nabi di rumah Maimunah. Pada satu ketika Nabi bangun pada tengah malam, bangun semayang malam, dan Ibn Abbas ni jaga, dia terjaga. Dia tengok Nabi semayang, dia pergi ambil uduk, dia main semayang di jemaah dengan Nabi, tapi dia duduk sebelah kiri. Dia duduk sebelah kiri. Makna semayang sunat boleh dilakukan secara berjamaah maupun secara berseorangan. Jadi Ibn Abbas kebetulan dia duduk di sebelah kiri tu imam. Nabi tengah duduk semayang, Nabi pegang telinga Ibn Abbas, Nabi tarik ubah suruh mai duduk sebelah kanan. Jadi kalau kita hanya semayang berjamaah dengan imam saja, mana makmum imam seorang, makmum seorang. Jadi kita nak duduk sebelah mana? Kita kena duduk sebelah kanan tu imam. Jadi Ibn Abbas ni duduk sebelah kiri, Nabi pegang telinga, tarik letak di sebelah kanan. Itu tempat yang sebenarnya. Dan pada ketika makan pula Ibn Abbas bila nak makan, Nabi kata kat dia, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kamu, wa kul mimma yalik, makanlah daripada, jemputlah daripada makanan yang terdekat dengan kita. Jangan start nak langkau ni tengah hak jauh nu sedap sikit. Lebih selera nak jemput hak jauh, dak. Makan jemput hak dekat dulu. Lepas tu barulah kau pelanjau. Lah ni senang, meja bulat, dia boleh pusing, tak kan? Semuanya jadi dekat belakang. Yang kita selera pun kita boleh pusing, walaupun duduk jauh, pusing mai dekat dengan kita boleh jemput yang terdekat dengan kita. Itu teknologi. Baik, cerita Ibn Abbas ni panjang cerita. Dia mati di Taif setelah dia buta mata dia. Dia telah diberitahu oleh salah seorang pendeta Yahudi di Madinah bahawa Ibn Abbas ni sebelum dia mati nanti dia akan buta. Ibn Abbas kata, aku tak percaya kata-kata hang. Tak percaya. Aku lebih percaya kata-kata Nabi. Kalau Nabi kata apa, aku percaya. Tapi kalau hang kata, belum tentu benar ataupun tidak. Wallahu alam. Kebetulannya sebelum dia meninggal, dia hilang penglihatan dia, buta. Jadi dia mati di Taif, kubur dia mayat dia dikebumikan di sebelah masjid di Taif terkenal dengan Masjid Ibn Abbas. Kalau kita pergi ke Taif lah ni, kita boleh tengoklah kubur Ibn Abbas tu di sebelah belakang, sebelah kanan masjid, di belakang. Ada riwayat yang menyebut bahawa ketika mayat Ibn Abbas diusung untuk dikebumikan, terdengar suara bacaan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika mayat dia diusung, suara tu siapa yang baca? Wallahu a'lam, tak tahu siapa yang baca. Ramai orang yang turut serta dalam majlis pengkebumian tu tak tahu siapa yang baca. Ada yang mengatakan suara tu dari kalangan jin, ada yang kata suara tu dari kalangan orang-orang yang hadir dalam majlis pengkebumian tu. Walau apapun, ulama-ulama hadis kata, kalau kita nak baca ayat tu ketika jenazah diusung untuk dikebumikan, tak ada masalah, boleh. Setidak-tidaknya mengingatkan para hadirin dalam majlis tu bahawa kita pun akan diusung sebagaimana kita hari ini mengusung sahabat kita. Satu hari nanti sahabat-sahabat kita yang lain akan usung kita pula ke tempat yang sama. Sebab itulah sempena dengan ayat tu, Tuhan kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dia ada nafsul mutmainnah, ada nafs radiyah, ada nafsul lawamah, macam-macam. Ini dalam perbahasan yang dibahaskan oleh para ulama kita
Dan ayat ini disebut tentang an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, apa dia? Hilang. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu di akhir ayatnya. Baik, balik kita kepada hadis ni. Kata Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, Sad, maknanya surah Sad, laisa min azaimis sujud, dia bukanlah daripada ayat ataupun daripada surah yang ayatnya sangat dituntut sujud. Azaim, azimah ni dalam istilah ilmu usul fiqh, bila disebut azimah maknanya hukum yang tidak berubah, hukum yang ditetapkan dan tidak berlaku perubahan lagi, itu azimah. Jadi Ibn Abbas kata laisa min azaimis sujud, mana hukum sujud pada ayat dalam surah Sad, ayat yang kita baca tadi dalam surah Sad, bukanlah daripada hukum yang sangat dituntut, ataupun dikategorikan bukan sunat muakkad, bukan sunat muakkad. Wa qad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, kata Ibn Abbas lagi, aku pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada ayat dalam surah Sad ni tadi. Ru'ya Ibn Abbas, dia sahabat, bila dia kata aku tengok dengan mata kepala, mana ru'yah basariyah, tengok dengan mata kepala. Itu dalam hadis Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Khitab hadis ataupun cakap-cakap Nabi tadi bukan hanya ditujukan kepada sahabat dia saja yang melihat secara langsung dengan mata kepala bagaimana Nabi semayang, tapi juga ru'yah dalam hadis itu dia terkandung dua jenis, ru'yah basariyah dan ru'yah nazariyah. Ru'yah basariyah ni tengok dengan mata kepala, ru'yah nazariyah tengok dengan kefahaman kita. Macam kita tak tengok Nabi, macam mana kita nak semayang, macam mana kita tengok Nabi? Tak, kita semayang macam mana kita faham bagaimana Nabi semayang. Itu maksud dia, itu ru'yah nazariyah. Jadi nisbah para sahabat Nabi, mereka ada kedua-duanya sekali, ru'yah basariyah dan ru'yah nazariyah. Bagi kita yang tak sempat tengok Nabi, bila disuruh kita semayang seperti mana kita melihat Nabi, lihat bagaimana? Lihat dengan maksud bagaimana kita faham tentang kehendak dan tuntutan hadis tadi. Dalam konteks semayang Nabi tadi, kita kena faham, kena reti bagaimana Nabi angkat takbir, bagaimana Nabi baca doa iftitah, bagaimana Nabi baca Fatihah, bagaimana Nabi baca surah, bagaimana Nabi rokok, bagaimana Nabi sujud dan seterusnya. Jadi ru'yah nazariyah. Dalam kes ni ru'yah basariyah dan juga ru'yah nazariyah, kerana Ibn Abbas antara sahabat Nabi yang Nabi pernah doakan, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah beri fahamkanlah Ibn Abbas ni tentang hal-hal agama, Jadi Ibn Abbas ni antara ulama hadis, ulama sahabat yang dianggap lebih ke depan dalam soal memahami khitab syarak, sama ada Quran maupun hadis Nabi. Dalam riwayat yang lain ada disebut bahawa Ibn Abbas juga pernah mengatakan Nabi baca surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa, dan seterusnya hinggalah ke ayat yang terakhir dalam surah An-Najm. Afa bihadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Itu ayat yang terakhir dalam surah An-Najm. Kata Ibn Abbas, aku pernah
lihat Nabi baca ayat ni tapi Nabi tak sujud. Makna sujud tilawah ni bukan daripada jenis tuntutan syarak yang mewajibkan kita mesti buat. Kalau buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Tak, bukan jenis tu. Dia hanya di antara sunat biasa macam sujud tilawah dalam surah Sad, dan juga sunat muakkad macam dalam surah-surah yang lain. Dia ada 10. Dia ada 10 ayat dalam beberapa surah. Termasuk dalam surah Al-Hajj ada 2. Imam Asy-Syafi'i berpendapat kalau kita baca ayat yang kita baca tadi dalam surah Sad, ketika kita dalam semayang tak sunat sujud, tak sunat sujud tilawah. Ini pandangan Imam Asy-Syafi'i berdasarkan pada riwayat Abu Dawud yang menyebut bahawa Nabi sujud kerana ikut sunnah Nabi Daud. Nabi Daud sujud kerana syukur dia kepada Tuhan. Makna Nabi Daud sujud syukur, bukannya sujud tilawah. Sebab itulah sujud syukur ni hanya berlaku di luar semayang. Dia tak boleh berlaku dalam semayang. Kalau berlaku dalam semayang, ini sujud tilawah nama dia. Berlaku di luar semayang, sujud syukur ni hanya boleh berlaku di luar semayang. Itu pandangan Imam Asy-Syafi'i dan pengikut-pengikut dalam mazhab Syafi'i mengatakan bila kita baca ayat dalam surah Sad ni, kita tak perlu sujud sekiranya kita baca dalam semayang. Kalau kita baca di luar semayang, sunat sujud. Itu sunnah Nabi Daud yang dipraktikkan semula oleh Nabi SAW ketika Nabi baca ayat yang berkenaan. Pandangan Abu Hanifah dan pengikut-pengikut Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi pula mengatakan oleh kerana dalam ayat surah Sad yang kita baca tadi, wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ayat ni tak sebut pasal sujud, ayat ni sebut pasal rukuk. Sebab tu Abu Hanifah berpendapat kita ada 2 pilihan. Sama ada bila kita baca ayat ni kita sujud ataupun kita rukuk. Kita ada 2 pilihan. Kita boleh rukuk pun dikira dah, ataupun kita boleh sujud juga dikira amalan yang sama. Itu pandangan Abu Hanifah dan mereka-mereka yang sependapat dengan dia. Manakala mazhab-mazhab lain, Imam Malik, Ahmad ibn Hanbal, ada beberapa riwayat, ada yang sependapat dengan Imam Asy-Syafi'i, ada yang sependapat dengan Abu Hanifah, dan ada yang berpendapat pula, ada riwayat yang menyebut bahawa ketika baca ayat ni sama ada di luar semayang ataupun dalam semayang, kita sunat sujud, dan sujud tu tetap dikira sebagai sujud tilawah, bukan sebagaimana yang dianggap sebagai sujud syukur jika berlaku di luar semayang. Sebab sujud syukur ni boleh berlaku walaupun kita tak baca ayat ni. Walaupun kita tak baca ayat ni, kita boleh sujud syukur. Boleh, tak ada masalah. Tapi sempena dengan ayat ini dibaca, kita baca sendiri, kita sujud. Jadi sujud tu sujud tilawah pada masa yang sama, mengingatkan peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Daud apabila dia dapat menyelesaikan masalah yang telah berlaku pada zaman bapa dia Nabi Allah Sulaiman, dan berlarutan sehingga ke zaman dia baru dapat diselesaikan masalah umat mereka. Akhirnya Nabi Daud sujud syukur kepada Allah. Jadi amalan Nabi Daud sujud syukur kepada Allah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu tadi, wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu. Ulama-ulama tafsir kata ayat ini menunjukkan pada kita bahawa istighfar ni tak mesti kita buat salah baru kita kena istighfar. Kalau kita tak buat salah sekalipun, kita boleh istighfar.
Dan istighfar sebahagian daripada ibadah dalam Islam. Walaupun kita tak ada dosa, kita boleh istighfar. Nabi beristighfar sehari semalam sampai 70 kali. Tak kurang daripada 70 kali Nabi istighfar. Padahal dosa-dosa Nabi ataupun salah silap Nabi telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tak ada dosa, tapi Nabi istighfar sampai 70 kali. Kita yang banyak dosa ni sepatutnya kena gandakan daripada 70 tu, lebih lagi. Jadi dalam ayat tadi Tuhan kata wa zanna Dawud annama fatannahu. Nabi Allah Daud menyangka Allah uji dia dengan satu ujian. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab, dan dia memohon ampun, istighfar kepada Tuhan. Dia sangka ada salah silapnya di sana. Dia terus memohon ampun kepada Tuhan dan dia sujud. Itu yang berkaitan dengan hadis yang pertama dalam bab sajdati sad. Kita teruskan dengan bab yang berikutnya, babu sajdatin najmi. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini tentang sujud ketika baca ayat dalam surah An-Najm, iaitu ayat yang terakhir daripada surah An-Najm. Afa bihadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Itu dalam surah An-Najm. Qalahu Ibnu Abbas, kata Imam Bukhari, ini ataupun hukum mengenainya telah dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita sebuah hadis, kata dia haddatsana Hafs bin Umar, telah menceritakan pada kami oleh Hafs ibn Umar. Hafs ibn Umar di kalangan guru Imam Bukhari yang berasal daripada Basrah. Qala, berkata Hafs, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan pada kami oleh Syu'bah, iaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj, an Abi Ishaq, daripada Abu Ishaq As-Sabi'i, anil Aswad, daripada Al-Aswad ibn Yazid An-Nakha'i, an Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a surat An-Najm. An Abdullah, daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a surat An-Najm, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca surah An-Najm. Fasajada biha, Nabi telah sujud pada ayat terakhir daripada surah An-Najm. Fama baqiya ahadun minal qaumi illa sajada, tidak ada sesiapa pun daripada kaum yang hadir melainkan telah sujud bersama dengan Nabi, termasuk orang bukan Islam. Dalam beberapa riwayat ada menyebut termasuk orang bukan Islam turut sujud. Wallahu alam. Perkara ni dikatakan berlaku ketika Nabi masih berada di Mekah. Jadi ketika tu masih di Mekah masih ada orang bukan Islam, termasuklah Al-Walid ibn al-Mughirah yang juga turut hadir, dan juga Abu Jahal. Jadi kedua-dua mereka, ataupun dalam setengah riwayat dikatakan salah seorang daripada mereka enggan sujud. Orang semua pakat sujud. Nabi baca di luar semayang, baca surah An-Najm. Surah An-Najm ni diturunkan di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi bila Nabi baca sampai kepada ayat yang terakhir surah An-Najm, Nabi pun sujud, dan umat Islam yang lain turut sujud. Begitu juga yang tak Islam pun pada ketika itu turut sujud, kecuali satu orang tak nak sujud. Fa akhadha rajulun minal qaumi kaffan min hasa, salah seorang daripada kaum tadi ambil segenggam daripada pasir au turab ataupun tanah, farafa'ahu ila wajhi, lalu diletakkan di mukanya, wa qala yakfini hadza, dan dia kata cukup setakat ni.
Tak payah sujud tungging, tapi ambil tanah tu buh di dai. Tengok bagaimana sikap orang bukan Islam ni. Itulah cara mereka beragama. Agama dicipta, direka cipta sendiri. Rasa-rasa nak buat lu, dia buatlah ikut perasaan dia. Tapi kita orang Islam tidak. Kita tertakluk kepada sunnah Nabi, bagaimana kita nak menghayati ibadah. Allah. Kita sambung semula kuliah kita. Tadi dalam sanad yang telah kita baca hadis yang kedua ni, an Abdullah dalam sanad tu ialah Abdullah ibn Mas'ud, bukannya Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Mas'ud. Dia kata fa akhadha rajulun minal qaum, satu orang lelaki di kalangan kaum yang hadir, dia telah mengambil segenggam daripada pasir ataupun daripada tanah, farafa'ahu ila wajhihi, lalu diletakkannya ke mukanya, wa qala yakfini hadha, dia berkata cukup untuk aku begini. Falaqad ra'aituhu ba'du qutila kafiran, sesungguhnya kata Ibn Mas'ud, aku telah melihatnya selepas itu dia dibunuh dalam keadaan kafir. Ulama-ulama hadis, kebanyakan ulama hadis kata lelaki yang berkenaan kemungkinan Al-Walid ibn Al-Mughirah. Ada yang mengatakan lelaki yang berkenaan kemungkinan Umayyah ibn Khalaf. Ada yang mengatakan lelaki yang berkenaan ialah Abu Jahal. Dalam hadis ini disebut ketika Nabi baca surah An-Najm, ini ketika Nabi berada di Mekah dan Nabi telah sujud. Perkara ini berlaku ketika Nabi baca di luar semayang. Maka kaum yang hadir, termasuk yang Islam dan juga bukan Islam, turut sujud. Bahkan dalam riwayat yang akan kita baca selepas ni, termasuk di kalangan jin dan manusia. Mana jin pun turut sujud. Jin pun turut sujud. Boleh jadi jin Islam, boleh jadi jin tak Islam, turut sujud. Tetapi manusia yang degil ni, hak seorang ni tak mau sujud. Bahkan dia telah memperolok-olokkan orang yang ikut Nabi ni, ikut Nabi sujud, mereka pun sujud. Dia kata cukup untuk dia, tak payah sujud, tapi ambil tanah buh di dai. Yang ni agama ikut akal. Dia kalau akal memang boleh pun. Sebab tu kata Sayyidina Ali, ketika Nabi berwuduk dengan cara sapu di atas khuf, kasut yang dipakai ketika musim sejuk, kasut dua lapis, kasut bahagian dalam dan kasut bahagian luar. Yang bahagian luar tu dipakai untuk berjalan, dan kemudian bila masuk rumah, masuk masjid dibuka. Tapi kasut bahagian dalam tu dipakai sepanjang masa. Bagi orang yang bermukim sehari semalam, dia boleh terus menerus pakai, tak payah buka. Walaupun dia terbatal wuduk, dia ambil wuduk, dia hanya sapu ke atas saja. Sapu di sebelah atas, bahagian atas saja. Dia tak payah sapu sebelah bawah. Kata Sayyidina Ali, kalaulah Islam ni agama yang boleh direka mengikut logik akal, maka sapu di bawah tu lebih logik daripada sapu di atas. Tapi oleh kerana agama Islam ni ikut perintah Allah dan sunnah Nabi, maka yang Nabi buat itulah agama. Yang Nabi tak buat, itu bukannya agama. Dia tak boleh ikut logik akal. Kalau logik kata mungkin sapu belah bawah tu lebih logik sebab kita berjalan pijak sana ke sini dan sebagainya. Tapi oleh kerana agama ni bukan semuanya boleh ikut logik akal,
Kalaupun ada sebahagian hukum hakam syarak kebetulan sama dengan logik akal, itu kebetulannya saja, bukan semuanya logik akal boleh menjadi dasar dalam menentukan hukum hakam syarak. Baik. Jadi perangai menentukan hukum hakam agama semata-mata ikut logik akal, bahkan sanggup menolak sunnah Nabi, ini perangai orang bukan Islam. Ini perangai orang bukan Islam. Jadi bagi kita orang Islam, kena sami'na wa ata'na. Kita dengar perintah Allah, perintah Rasul, dan kita taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul seadanya. Baik. Bab yang seterusnya, bab sujudil muslimina ma'al musyrikin. Bab ini tentang sujud orang-orang Islam bersama dengan orang-orang musyrikin. Wal musyriku najasun, sedangkan orang-orang musyrik ni najis. Najis orang musyrik ni, adakah najis di situ najis hukmiyah ataupun najis pada zahirnya? Najis ainiyah ataupun najis pada zahirnya, yang ni macam kita kata badan kita ke, ataupun kain baju kita ke, tempat tinggal kita ke, terkena najis, ada kencing di situ. Jadi selama mana najis itu masih dapat dilihat, maka selama tu kita kena terus berusaha menghilangkan ain dia, najis itu. Selagi ain tu masih ada, tak boleh, kita kena hilangkan seberapa yang boleh. Yang kedua, najis hukmiyah. Najis hukmiyah dia bukan najis ain benda tu, tapi dari segi hukumnya dikira najis. Dikira najis, dikira tidak suci. Dikira tidak suci. Macam kita orang Islam, bila kita berjunub, kita tak boleh semayang. Kita tak boleh semayang sehinggalah junub kita tadi terangkat. Bagaimana kita nak angkat junub, nak hilangkan junub kita tadi? Dengan cara kita mandi hadas besar. Dengan cara kita mandi hadas besar. Jadi hadas besar tu boleh mengangkatkan halangan junub tadi daripada kita menunaikan salat. Menunaikan salat. Orang kafir, orang musyrik ni, adakah mereka dikira najis dia tu najis hukmiyah ataupun najis ainiyah? Kalau najis ainiyah, maka peluh dia tak boleh kena kita kena basuh peluh dia. Baju apa dia panggil? Baju terpakai yang diimport daripada luar negara, entah siapa yang pakai, orang Islam ke orang bukan Islam, tentulah ada terkena peluh-peluh dia. Tak boleh pakai semayang, kena basuh dulu, suci daripada ain peluh, saki-baki daripada tubuh badan dia tu, kalau itu dianggap najis ainiyah. Tapi boleh juga dia bukan dimaksudkan dengan najis di sini najis ainiyah, sebaliknya dimaksudkan dengan najis di sini najis hukmiyah. Najis hukmiyah dari pada hukumnya saja. Bila terangkat hukumnya, maka tak dikira najis lagi dah. Sebab itulah bagi orang bukan Islam, bila dia mengucap dua kalimah syahadah, maka terangkat hukum najis tadi. Lepas dia mengucap dua kalimah syahadah, dia perlu mandi lagi kerana dia masuk Islam? Tak. Kalau najis itu hanya najis hukmiyah, mengucap dua kalimah syahadah sudah boleh selesai masalah najis tadi. Tapi kalau kita kata najis itu najis ainiyah dan juga hukmiyah, kedua-duanya sekali, maka mandi pun kena, mengucap pun kena. Kalau mandi saja, dia baru hilang najis ainiyah. Macam dia duk buat makan, kita goreng kuih tiaw kakak kita ke, ataupun kita pergi beli ikan di daging ke ikan ayam di market ke apa kita ni, dia duk pegang, duk sentuh tu, dia punya kesan-kesan ayak tangan dia dan sebagainya tu. Kalau dikira najis ainiyah,
Tak bolehlah sehingga kita kena basuh lah. Basuh baru selesai. Baru selesai. Baru ni orang tanya nak pasal teluk basuh. Apa? Cangkutiau teluk basuh. Siapa tanya anda melalui telefon? Awak najis kata ayam. Iyalah, kita dalam pandangan dalam mazhab Syafi'i dia kira najis lah, kena basuh lah. Tapi kalau pandangan dalam mazhab Hanafi, tai ayam tak najis. Sebab ayam tu bila disembelih kita boleh makan daging dia. Jadi kata Abu Hanifah, binatang yang bila disembelih boleh dimakan, halal dimakan daging dia, tai kencing dia semuanya tak najis. Tai kencing dia semuanya tak najis. Jadi tak timbullah teluk basuh tak teluk basuh. Kalau kita nampak kotak nak basuh, silakan, tak ada masalah. Dari segi hukum, teluk tu tak perlu dibasuh. Tak perlu dibasuh. Jadi dia berkata ni ada kedai cangkutiau teluk basuh. Tak ada masalah. Itu dia nak promosi perniagaan dia, tak ada masalah. Salah satu daya penarik pelanggan dia, tak ada masalah. Dari segi hukum boleh. Nak basuh tak basuh pun tak ada apa. Tai ayam kita kena ada ain, ada nampak, ada kena basuh, basuhlah. Kalau tak basuh sekalipun, walaupun ada ain dia, Abu Hanifah masih berpendapat tai ayam tak najis, tai lembu tak najis, tai kambing tak najis, tai unta tak najis, kencing-kencing tak najis, semuanya tak najis. Jadi kita boleh ambil kira lah. Abu Hanifah bukan sebarangan orang, dia mujtahid. Kalau kita nak terima pandangan dia, boleh dengan alasan-alasan yang dia beri, masih boleh diterima. Kalau kita tak nak terima pandangan dia, kita ada pandangan lain yang kita rasa kita lebih cenderung, tak ada masalah, boleh kita boleh buat pilihan. Tapi kalau kita pun sehebat Abu Hanifah, sehebat Syafi'i, nak berijtihad sendiri, tak mau terima pandangan mujtahid lain, silakan. Kalau dah sampai ke tahap tu, silakan, tak ada masalah. Pintu ijtihad masih terbuka. Baik, balik kita kepada hadis tadi. Tajuk ni dia kata wal musyriku najasun laisa lahu wudu. Orang musyrik najis, sama ada najis ainiyah maupun najis hukmiyah, dan bagi dia walaupun dia berwuduk, wuduk dia tak akan diterima. Walaupun dia sujud, sujud dia tak akan diterima sebagai sebahagian daripada ibadah, kerana dia musyrik, kerana dia tak Islam. Dia kena masuk Islam dulu, mengucap dua kalimah syahadah, berjanji dengan Allah dia takkan beribadah melainkan kepada Allah sahaja, dan ibadah dia tadi ikut sunnah Nabi, barulah boleh jadi Islam. Dan selepas tu kalau dia sujud, macam sujud dia dikira ibadah, wuduk dia dikira ibadah. Tapi selama mana dia tidak mengucap dua kalimah syahadah, maka selama itu apapun yang dilakukan takkan jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yasjudu ala wudu. Ibn Umar radhiyallahu anhuma sujud tilawah dalam keadaan berwudu. Terjemahan di sini dia kata Ibn Umar radhiyallahu anhu sujud tanpa berwudu. Dia terjemah hak mana? Dalam teks atas, wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yasjudu ala wudu. Dia kata Abdullah ibn Umar sujud tanpa wudu. Dia terjemah hak mana? Sebenarnya kedua-dua ni ada dalam riwayat daripada naskah Sahih Bukhari. Kedua-duanya ada. Dan riwayat asal daripada Abdullah ibn Umar juga berlaku kedua-duanya sekali. Ada riwayat yang mengatakan dia sujud tanpa wudu, ada riwayat yang mengatakan dia sujud dengan wudu. Maknanya sujud tilawah ni boleh berlaku tanpa wudu ataupun juga dengan wudu.
Dengan wuduk lebih baik. Tapi kalau tanpa wuduk pun boleh berlaku, tak ada masalah. Minggu sebelum ni pun anda dah sebut, dah jelaskan bahawa sujud tilawah tak syarat ada wuduk, tapi kalau ada wuduk lebih baik. Jadi terjemahan di sini, kalau dia ada sikit huraian, elok. Sebab terjemahan dia ni kalau merujuk pada teks yang dia bawa, tak betul. Tapi sebenarnya kedua-dua tu ada. Baik, kata Imam Bukhari, haddatsana Musaddadun, telah menceritakan kepada kami oleh Musaddad. Musaddad ni dari kalangan guru Imam Bukhari yang berasal daripada Basrah, dan dia satu-satunya guru Imam Bukhari yang bernama Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Nama dia, nama bapa dia, nama tok puan dia, ketiga-tiganya bermula dengan mim. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Qala, berkata Musaddad, haddatsana Abdul Waris, telah menceritakan pada kami oleh Abdul Waris, ialah Abdul Waris ibn Sa'id. Qala haddatsana Ayyub, kata Abdul Waris telah menceritakan kepada kami oleh Ayyub, ialah Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani, an Ikrimah, daripada Ikrimah maula Ibn Abbas, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, bahawa Nabi SAW telah sujud dengan ketika baca ayat dalam surah An-Najm. Wa sajada ma'ahul muslimun, dan telah sujud bersama Nabi oleh orang-orang Islam ataupun oleh umat Islam pada ketika itu. Wal musyrikun, dan juga orang-orang musyrik. Wal jinn wal ins, dan jin juga manusia. Wa rawahu Ibn Tahman an Ayyub, hadis ini diriwayatkan juga Ibn Tahman daripada Ayyub As-Sakhtiyani sebagai mutabi' kepada Abdul Waris. Jadi hadis ini jelas menyebut sujud tilawah boleh berlaku di luar semayang dan diikut serta oleh orang-orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia tak mengucap lagi, tapi dia nak semayang, boleh tak? Boleh. Buat lagu dia lah. Adakah dengan sebab dia semayang tadi menjadikan dia Islam? Tak. Dia kena mengucap 2 kalimah syahadat dulu, baru dia jadi Islam. Tanpa mengucap 2 kalimah syahadat, takkan boleh jadi Islam. Soal orang bukan Islam juga percaya bahawa Allah pencipta alam ini, Allah pentadbir alam ini, Allah pemberi rezeki kepada kita penduduk dunia ni. Yang ni tidak boleh mengislamkan mereka, sehinggalah mereka mengaku bahawa Allah itulah satu-satunya sembahan yang perlu disembah, ditunduk, dipatuhi, ditaati, dan kepatuhan, ketaatan ibadah kita kepada Allah kena ikut sunnah Nabi. Kalimah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadlah satu-satunya Rasul Allah yang kita kena ikut. Jadi kalau nak sembah Tuhan tetapi ikut sunnah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang terdahulu, tak mau ikut sunnah Nabi Muhammad, ini masih dikira tak Islam. Quran kata kafir ahli kitab, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kafir ahli kitab, mereka hanya ada beberapa peruntukan yang boleh diterima, tetapi tidak akan diterima keseluruhannya. Amalan mereka tidak akan diterima keseluruhannya, hanya diterima beberapa sahaja. Termasuklah sembelihan mereka kita boleh terima, kita boleh makan sembelihan mereka. Wanita-wanita mereka kita boleh kahwin, walaupun dia masih kekal dalam agama ahli kitab dia tak masuk Islam, kita boleh kahwin dengan wanita-wanita di kalangan ahli kitab.
masakan mereka, kita boleh makan, tak ada masalah. Tapi kalau masakan daripada bahan makanan yang tidak halal, tak boleh lah. Tapi kalau bahan makanan yang halal, boleh, tak ada masalah. Setakat itulah barangkali kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah sambung lagi. Babu man qara'a as-sajdata wa lam yasjud. Ada apa-apa soalan? Saya masih sikit lagi sebelum kita berhenti sembahyang Isya. Ada ahli kitab ni, maknanya mereka-mereka yang beragama mengikut kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada para anbiya yang terdahulu daripada Nabi Muhammad SAW. Sama ada kitab-kitab tu merujuk pada kitab asal yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang berkenaan, ataupun kitab yang sudah diubah suai pun juga dikira sebagai ahli kitab, dan hukum terhadap mereka sama seperti mana hukum mereka yang masih berpegang kepada kitab yang asal, walaupun kitab mereka sudah diubah suai. Ketika Nabi Muhammad diutuskan, Quran diturunkan, kitab Zabur, Taurat, Injil telah diubah suai oleh pengikut-pengikutnya. Mereka dah kata Tuhan tu tiga. Wa qalatil nasara inna Allaha thalithu thalatha. Dah Trinity tu dah ada. Quran pun mengaku kata mereka tu bertuhankan tiga uknum, tiga unsur. Allah, Maryam dan Isa. Dalam pada tu pun Quran kata makanan sembelihan mereka boleh dimakan, wanita mereka boleh dikahwinkan. Boleh? Boleh? Dia ikut sepenuhnya, ikut separuh-separuh, ya, Kristian, boleh? Ada orang Malaysia pergi belajar di Rusia, berjumpa dengan teman, dengan inilah orang Rusia lah, wanita Rusia yang mendakwa dia ahli kitab, dia masih percaya kepada agama Nasara, dan dia pergi gereja, dia pergi semayang, dia ikut halal haram. Jadi yang orang Malaysia ni nak kahwin dengan dia, dah bercinta, dah apa begitu begini, setuju nak kahwin, nak balik kahwin di Malaysia, bermasalah, tak dapat kahwin. Akhir sekali dia rujuk kepada majlis fatwa boleh. Kita telah bersidang dan berbincang tentang perkara ini. Akhirnya kita putuskan boleh. Dan mereka dah berkahwin apa? Dah kahwin dah. Jadi kes ni tersebar melalui internet, melalui apa-apa. Satu dunia tahu. Baru-baru ni orang kedua ke ketiga anda tak tahu. Kami difahamkan orang ketiga ke kedua anda tak pastilah. Tapi antara kedua ketiga lah daripada Vatican. Setelah ketua depa, baba depa yang baru ni dilantik, dia hantar surat kat majlis fatwa polis, mengalu-ngalukan
persepahaman dengan pihak gereja, pihak Kristian lah, agama Kristian. Dia tak sebutlah merujuk pada kes-kes tertentu, tapi anda rasa itu salah satunya kes. Dia ingin tahu dengan lebih dekat, lebih terkunci, kenapa fatwa perleh ni kadang-kadang berbeza dengan fatwa negeri-negeri lain di Malaysia. Dia berminat nak tahu yang lebih terperinci. Jadi kita bersetuju untuk maklumkan kepada mereka dengan apa yang sebenarnya berlaku. Jadi sama ada mereka nak faham tak faham, mereka nak terima tak terima, itu terpulang pada mereka lah. Tapi terkejut juga kita pasal apa dia hantar mai. Dan dia tengok ahli-ahli majlis fatwa perleh ni, dia kata lain daripada yang lain. Wallahu a'lam. Bagi kita tak lain dia sama lah dengan yang orang lain. Tak ada beza sangat. Tapi menarik minat dia. Kalau dengan alasan-alasan lain, wallahu a'lam, yang tu kita tak tahu lah. Tapi kalau dengan hanya merujuk pada alasan agama sahaja, agama membenarkan dan tidak pernah berlaku pemansuhan hukum ni, masih kekal sampai ke hari ini. Jadi kita jelaskan kedudukan sebenarnya. Wallahu a'lam. Anda tak apa dengar lah. Anak pasangan yang kahwin dengan orang bukan Islam ni. Apa? Atas dasar itulah kebimbangan tu ada. Anak tadi boleh jadi dia ikut mak dia, boleh jadi dia ikut bapa dia. Kok mana pun pada kita umat Islam, Islam nak suami itu menjadi ketua keluarga. Dia kena mempengaruhi anak buah dia, termasuk isteri dia yang tak Islam ketika berkahwin tadi, lama kelamaan dia akan masuk Islam. Apatah lagi anak yang dilahirkan daripada pasangan mereka, diharapkan supaya dia akan dipengaruhi oleh bapa dia lebih daripada ibu dia. Dalam Al-Quran Tuhan kata apa? Wal 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. La 'abdun wa la amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Jadi soal nikah kahwin ni, Quran mengutamakan yang mukmin, yang mukminah lebih baik walaupun mereka ni hamba. Status hamba, bukan merdeka, tapi mukmin. Hamba wanita tapi mukminah lebih baik daripada yang tak Islam tu. Yang tak Islam. Jadi tetapi pada masa yang sama Islam membenarkan bagi mereka-mereka yang berkemampuan, yang boleh menguasai, yang boleh menjadi ketua keluarga sebenarnya, boleh mempengaruhi. Yang kes Rusia tu, lepas dia kahwin, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Tapi sebelum kahwin dia tak nak masuk Islam. Dia nak kahwin tapi dia tak nak masuk Islam. Tapi lepas dia kahwin, tak lama pun sebelum dapat anak, dah masuk Islam. Jadi bagi kes-kes yang semacam tu, maknanya dia boleh memimpin, dia boleh menguasai. Itu yang patutnya. Jadi kita selaku ketua keluarga, kita kena memimpinlah. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi lelaki, makna suami-suami ini pemimpin terhadap wanita, isteri ke, anak ke, siapa-siapa ke di bawah pimpinan dia. Dia yang kena
menguasai dan memimpin mereka ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Sebab tu wanita-wanita ni bila dia nak kahwin, dia nak cari suami yang dia boleh tumpang berlindung, dari segi keselamatan dia, dari segi agama dia nak tumpang belajar. Tiba-tiba mai dapat suami yang lentang kukang, jadi isteri pula nak kena mengajar dia. Sebab tu Islam tidak membenarkan wanita-wanita kita berkahwin dengan lelaki-lelaki bukan Islam, kerana dikhawatiri pengaruh lelaki dalam rumah tangga tadi jauh lebih kuat daripada wanita. Sebab dia ada kuasa. Bukan setakat pengaruh saja, dia ditambah dengan kuasa. Tapi kita jangan lupalah bahawa wanita ni pun, walaupun dia tak ada kuasa untuk menceraikan suami dia, tapi dia punya kuasa halus dia mempengaruhi keluarga tadi sangat kuat. Sebab tu Quran menyarankan kita supaya lebih mengutamakan yang mukmin dan ataupun mukminah daripada yang tidak mukmin, tidak mukminah itu. La'abdun mu'minun khairun min musyrikin wa la'amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Apa parah nak tahan beberapa hari, tapi iman tahan sampai bila-bila. Al-baqiyatus salihat itu mukmin, itu tahan sampai bila-bila, walaupun lepas mati masih berdaya tahan, masih bertahan. Tapi rupa parai, walau a'jabatkum, mana rupa parai kah, harta benda kah, yang menjadi daya tarikan, pangkat, kebesaran pangkat dan sebagainya, yang ni tak bertahan beberapa hari, akan hilang. Wallahu a'lam. Ya. Tidak ada dalam riwayat yang menyebut secara khusus bacaan-bacaan tertentu dalam sujud tilawah. Itu makanya ulama-ulama hadis kata ini merujuk kepada hadis yang menyebut tentang bacaan dalam sujud secara umumnya. Surah Al-A'la bila turun, bila diwahyukan pada Nabi baca sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, tengoklah ke akhir. Kemudian Nabi kata apa? Ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah subhana rabbiyal a'la, ataupun dalam ayat itu kata sabbih isma rabbikal a'la, dalam sujud-sujud kamu, tidak dikecualikan sujud tilawah. Maka ulama-ulama hadis kata walaupun hadis ini secara umumnya tidak ada riwayat yang menyebut bercanggah dengan hadis ni, maka atas dasar umum hadis ni boleh digunakan untuk semua sujud, termasuk sujud tilawah dan sujud yang lain. Ada dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang hasan, ada sebut tentang sujud as-sajdah. Sujud as-sajdah maknanya sujud ketika baca ayat daripada surah as-sajdah. Apa? Ayat apa? Dia kena pagi Jumaat baru ingat. Nak baca lain pada pagi Jumaat, kena ambil daripada awal. Allah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi ayat dalam surah As-Sajdah ini mengikut riwayat dalam kitab Al-Mustadrak lil Hakim dengan sanad yang hasan, boleh kita baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu hinggalah ke akhirnya. Boleh, tak ada masalah. Ataupun nak baca subhana rabbiyal a'la berkali-kali pun boleh, tak ada masalah. Nak tambah wa bihamdih mengikut riwayat dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih, boleh, tak ada masalah.
subhana rabbiyal a'la wa bihamdih boleh. Nak baca subhana rabbiyal a'la saja, nak ulang berkali-kali boleh. Hadis-hadis itu sahih. Wallahu a'lam. Ada apa lagi nak? Kita tangguh dulu kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah sambung lagi pada kali-kali yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala nabiyyir rahmati war ridwan wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah lana abwaab rahmatika wa hikmatik. Allahumma inna khalqun min khalqik fala tamna' 'anna bi dhunubina fadlak. Ya Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Ya Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash shahidin. Ya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.